Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kita bertemu buat kali pertama dalam rancangan Temu Minda dan kita bawa secara langsung dari Kutub Kanah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Temu Minda adalah program kami membawa ke kaca TV secara live dan juga secara live streaming tokoh-tokoh profesional, mereka yang sebenar-benarnya melaksanakan program-program utama untuk kepentingan rakyat dan negara. Dan untuk program sulung ini, kita bawa seorang tokoh yang tidak asing lagi. Pada zaman kita memerangi pandemik COVID-19, yakni Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, orangnya handsome, tinggi, bergaya, Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah. Selamat datang ke program Temu Minda yang pertama. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya. Datuk, saya diberitahu oleh Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Effendi. Dia kata kalau perang lawan yang biasa, perang tradisional atau non-konvensional apapun, termasuk perang kimia, kita tahu musuh tu kat mana. Ya? Tapi memerangi COVID-19 ni, musuh ni tak nampak. Sehingga ada orang kata bila duduk 3 orang pun, kita mula was-was. Ni antara 3 orang ni ada tak yang membawa COVID-19? Jadi bagaimana sebenarnya? Di belakang tabir, yang selalu orang tengok press conference petang itu yang rasmi. Tapi di belakang tabir itu, saya nak tanya soalan pertama saya. Jadual Datuk, dari pagi sampai ke malam, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dahulu saya ingin ucapkan terima kasih pada YB kerana menjemput saya ke program Temu Minda. Dan sesungguhnya ini program yang bagus untuk sama-sama kita berkongsi pendapat. Dan apabila kita lihat isu COVID ni, jadi bermula pada 2019. Jadi di Kementerian Kesihatan, kesiapsiagaan kita bermula bulan Disember lagi. Dan kita ada pengalaman sikit, iaitu menghadapi wabak-wabak yang lain, contohnya H1N1, MERS-CoV dan SARS. Tetapi apa yang penting ketika itu ialah untuk kita merancang perancangan yang strategik untuk kita melawan satu musuh yang kita tak nampak. Jadi dalam perancangan kita gunakan ilmu yang kita ada, iaitu ilmu kesihatan awam, dan juga kalau kita nak berlawan dengan musuh ni, kita kena kenal musuh tersebut. Jadi apa yang kita rancangkan pada bulan Disember ialah ada tiga faktor yang kita kena lihat. Yang pertama, macam mana kita nak kenal musuh tersebut. Jadi kalau kita nak kenal musuh tersebut, kita perlu ada kaedah untuk kita diagnose, iaitu mengesan musuh tersebut. Jadi apa yang kita lihat, kita tunggu sampai bulan Disember, bila waktu kita masuk wabak dah berlaku di Wuhan, dan 3 Januari pihak negara China dah keluarkan genomic sequence untuk virus tersebut. Dan dengan genomic sequence yang ada, IMR dan pasukan kita dah gunakan genomic sequence dan primer untuk kita dapatkan sequence yang kita boleh kesan virus tersebut. Yang itu pertama, untuk mengesan yang virus tersebut supaya kita dapat mengesan musuh kita. Yang kedua, kita lihat pada kesihatan awam. Kesihatan awam kita ada pengalaman, tetapi pengalaman tersebut telah memberikan ruang dan peluang untuk kita memperbaiki kesalahan ataupun untuk bertambah baik pada respon kita kepada kesihatan ataupun virus yang baru ini. Yang ketiga, kita lihat pada kekangan kita di Kementerian Kesihatan. Jadi sebelum tu bulan Julai pun saya dah tweet, iaitu kita tak cukup staff, tak cukup peralatan dan juga hospital kita dah sesak. Dan kita tahu apabila kita nak pergi ke perang atau berperang, mesti ada mereka yang terkorban. Dan kita kena kurangkan jumlah kematian dalam peperangan ini. Jadi apa yang kita lihat ialah hospital kita dah sesak. Jadi apa yang kita telah rancangkan ialah kita pindahkan
jabatan-jabatan yang tak berkenan dengan COVID ke hospital daerah, contohnya hospital Kuala Kubu dan sebagainya. Kita pindahkan pakar, kita pindahkan jururawat dan juga pesakit sekali. Jadi mereka boleh menjalankan pembedahan di hospital daerah. Dan kita ada 7 hospital yang kita siapkan untuk COVID saja. Dan juga hospital-hospital lain, 33 lagi hospital kita juga siap siaga. Berarti kita lihat kepada kemampuan tenaga kerja kita, iaitu juga melihat kepada peralatan kita, sama ada peralatan kita cukup ke tidak, dan juga keperluan ICU. Jadi ICU ialah tempat terakhir peperangan kita ni untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Dan kalau kita melihat pada ICU, kita juga lihat pada stockpile sama ada kita cukup ventilator dan sebagainya. Jadi kita kena dah siapkan dan juga kita ada banyak inovasi-inovasi yang telah dikemukakan, iaitu di luar lingkaran kotak pemikiran yang sedia ada. Iaitu kita boleh dapatkan membina ICU yang baru di ruang pembedahan harian contohnya, dan menggunakan ruang kardiologi dan sebagainya. Jadi kita dapat dalam tempoh yang singkat kita dapat pakai ruang-ruang tersebut dan kita jadikan ialah katil ICU. Dan juga kita berjaya melaksanakan ataupun membina satu hospital sementara di MAIPS dalam tempoh 3 hari saja. Jadi banyak idea yang telah kita kemukakan dan inovasi yang dapat membantu kita. Jadi kita dah siap dalam bulan Januari lagi, walaupun kita tak ada pesakit. Dan apabila IMR dah ada kaedah untuk mengesan virus tersebut, kita menjalankan latihan untuk mereka di IPTA dan juga mereka di makmal swasta dan juga di makmal-makmal Kementerian Kesihatan. Jadi kita bermula dengan 23 makmal. Kapasiti kita masa itu hanya boleh laksanakan 1,000 ujian dalam tempoh sehari. Tetapi sekarang ni kita dah boleh mencecah hampir 30,000 ujian dalam sehari. Jadi peningkatan dan juga cara kita melaksanakan ujian, inovasi yang kita ketengahkan. Jadi kita dapat contohnya pool sampling dan sebagainya. Jadi kita mempertingkatkan lagi keupayaan makmal kita. Itulah tindakan yang pertama. Lepas tu kes yang pertama datang, kita berjaya mengesan pada 25 Januari, iaitu indeks kes di Singapura. Tetapi rakan sejawat kita di Singapura maklumkan keluarga tersebut telah datang ke Johor Bahru dan kita mulakan active case detection. Kita mengesan keluarga tersebut dan 8 orang kita dapat kesan dan kita menjalankan ujian walaupun mereka tak ada bergejala, tetapi ada kontak rapat dengan bapa mereka yang positif dan kita dapati ada 4 kes positif. Yang itulah gelombang pertama yang kita dapati dan kita dapat berjaya untuk mengawal pesakit penyakit ini daripada menular dalam tempoh 22 pesakit dalam gelombang pertama. Dan semasa itu tak ada pun gangguan sosial ataupun gangguan ekonomi. Tetapi kita menjalankan aktiviti kita dan kita kawal pesakit tersebut. Yang positif kita masukkan ke hospital dan yang negatif kita kuarantinkan. Dan kita berjaya merawat 22 pesakit dan mereka discharge. Tak ada satu kematian pun. Lepas tu kita ada tempoh 11 hari kita tak ada pesakit. Dan lepas tu kes 23 iaitu rakyat Malaysia yang pulang pada Korea, Jepun, mereka adalah positif melancong ke Jepun dan dia pulang adalah positif. Jadi kebimbangan kita semasa tu ialah rakyat Malaysia yang pulang membawa jangkitan COVID-19 dan masa tu cuti sekolah pun dah hampir. Dan kita dipahamkan ramai daripada rakyat Malaysia dah beli tiket untuk pergi melancong ke Jepun dan di Korea. Dan dengan itu kita bimbang kalau ada 8,000 rakyat Malaysia dan telah pergi melancong dan apabila mereka kembali dengan keluarga mereka mungkin 30,000, jadi mungkin akan membawa jangkitan kuman tersebut. Jadi dari mula lagi bulan Disember, setiap pagi pukul 8 sampai pukul 9 kita akan adakan mesyuarat, iaitu mesyuarat di dalam Kementerian Kesihatan. Kita membincangkan koordinasi perancangan daripada makmal sampai ke kesihatan awam dan juga ke hospital. Bagaimana kita rancangkan, sebab kita tahu kekangan kita tak cukup peralatan, tak cukup facilities, tetapi kita guna optimalkan apa yang kita ada. Jadi kita tahu apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. Dan apa yang kita tak ada, contohnya ventilator, kita
berusaha untuk dapatkan ventilator dan kerjasama dengan pihak swasta juga. Dalam tempoh tu kita juga bekerja bersama dengan pihak swasta. Contohnya doktor-doktor di swasta kita panggil mesyuarat dan juga kita maklumkan mereka keadaan apa yang akan berlaku. Jadi yang penting kita dah bersiap siaga dan kita dah jangkakan apa akan berlaku dan kita telah merancang dengan baik. Dan perancangan kita setiap hari ialah pukul 8 hingga 9 ialah dari peringkat Kementerian Kesihatan, dan lepas pukul 9 kita ada mesyuarat dengan Menteri Kanan, iaitu antara menteri-menteri, dan juga kita akan melihat pada tindakan kita secara bersepadu. Iaitu kalau kita lihat ialah tindakan kita ialah whole government approach dan whole society approach. Bukan hanya Kementerian Kesihatan tetapi menggunakan kementerian-kementerian yang lain untuk kita berpadu tenaga untuk melaksanakan tindakan kita yang positif. Dan lepas mesyuarat dengan Menteri Kanan dan ada kalanya kita ada mesyuarat dengan PM sampai pukul 1, pukul 2, dan kita kembali ke kementerian dan kita akan lihat data-data kita. Jadi di Kementerian Kesihatan kita berpadukan kepada sains dan data, facts dan data. Itu yang penting. Jadi keputusan kita ataupun perancangan kita berdasarkan pada data. Dan saya melalui 2 pentadbiran yang berkaitan dengan peperangan pandemik ini. Saya mula dengan Datuk semasa Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Timbalan Perdana Menteri masa itu, sering mempengerusikan mesyuarat NAKMA. Kemudian kita mesyuarat yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau dilantik oleh Perdana Menteri untuk mengetuai apa yang kita sifatkan sebagai hal ehwal bukan kesihatan. Dan Dr. Adham dan Datuk mengetuai perkara-perkara yang kita sifatkan sebagai hal ehwal kesihatan. Memang betul lah, the whole of government approach itu dan the whole of society yang kita ini. Kemudian kami di KKM menyediakan pelan komunikasi dan kita putuskan ada 2 jurubicara rasmi kerajaan, yakni melalui 2 sidang media harian. Tengah hari Datuk Seri Ismail tentang hal ehwal bukan kesihatan, dan petang menteri dan lazimnya KP untuk hal ehwal kesihatan. Tapi tugas Datuk tak habis pukul 6 dengan press conference kan. Lepas tu buat apa lagi? Ada mesyuarat lagi di jabatan. Jadi kalau kita lihat, kalau ada contohnya kalau kita melaksanakan EMCO, kita ada mesyuarat malam tu juga. Jadi seringkali kita ada mesyuarat sampai tengah malam pukul 11 dan pukul 12. Ya. Datuk, yang orang selalu, saya fikir ramai tak tahu, dan malam ini kita nak kongsikan, apabila kita membuat keputusan, sama ada kita nak buat keputusan PKP 1, 2, 3, 4, lepas tu kita ada PKP B, ya. Dan selepas 9 Jun kita tak tahu lagi, belum ada keputusan rasmi. Yang memandu selalu kita kata kita tunggu Kementerian Kesihatan punya nasihat, kita tunggu. Tapi malam ini saya nak minta Datuk kongsikan, sebenarnya dia bukan soal bincang-bincang begitu saja. Ada data, ada pemodelan yang digunakan. Saya ingat SIR model yang selalu dikongsi dalam mesyuarat tertutup. Pernah Datuk sebut dalam sidang media, tetapi bagaimana pemodelan itu dan kajian-kajian sebenarnya yang memandu keputusan-keputusan kita? Jadi kalau kita lihat kepada keputusan di Kementerian Kesihatan, bukan keputusan saya tetapi berpandu pada fakta. Dan kalau kita dapat kumpulkan data yang lebih dekat sebelum kita memberikan ataupun membuat keputusan lebih tepat. Jadi kita menggunakan pemodelan SIR. S ialah jangkitan yang mereka yang boleh dijangkiti, I ialah infectivity yang mereka dah dijangkiti, dan R ialah recovery yang mereka dah pulih. Jadi kita mempandukan pada data tersebut dan kita kira keboleh jangkitan ialah R0 ketika tu sebelum kita melaksanakan PKP ialah 3.55. Ketika tu kita ada masalah, iaitu kita ada kes tablik contohnya. Jadi kes tablik
mereka telah pulang pada kampung mereka iaitu pada 1 Mac dan kita baru dimaklumkan oleh rakan sejawat saya di Brunei pada 9 bulan Mac. Jadi kita dah tahu jemaah tabligh ni dah pulang pada kampung masing-masing. Jadi mungkin akan menjadi satu wabak di kampung tu dalam tempoh 2 minggu. Maknanya peralihan kuasa kerajaan tak ganggu tugas Datuk? Tidak, kita walaupun ada peralihan kerajaan tetapi kita tetap melaksanakan tugas kita iaitu kita memantau data, kita juga melihat pada perancangan strategik kita apa yang kita nak perlu atau apa yang perlu kita laksanakan untuk mengawal dan membendung penularan COVID-19 ni. Dan jadi ada 2 perkara yang penting ketika ada peralihan kerajaan, iaitu hari pertama yang Abang Muhammad Perdana Menteri telah pun memanggil saya dan juga bincang, dan 2 isu ialah rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, itu yang pertama. Yang kedua ialah golongan tabligh yang telah pulang ke kampung dan kita jangkakan akan berlaku wabak di semua negeri. Jadi itulah tindakan kita. Tetapi ketika itu juga kita cuba menggunakan kaedah ataupun cara kita melibat urus dengan agensi-agensi yang lain. Terutamanya 10 hari bulan contohnya kita dah maklum kalau boleh kita elakkan sembahyang solat Jumaat dan sebagainya sebab golongan tabligh telah pun balik ke kampung dan negeri Perlis telah pun ambil tindakan tersebut iaitu pada 13 hari bulan Mac dan pada 15 hari bulan Mac kita ada muzakarah dan muzakarah pun putuskan tak ada solat Jumaat untuk tempoh 2 minggu. Jadi tindakan kita apa yang penting ialah kita berjaya meyakinkan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan yang tak pernah lagi dilakukan dalam sejarah kita iaitu menggunakan Akta 342 dan juga apa yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri sebab yang pertama mendengar kepada hujah-hujah kita. Yep. Yang kedua saya boleh kata saya menyaksikan interaction itu dan beliau tunggu lama apabila data-data itu dipamerkan. Yang kedua ialah kepercayaan pada penjawat awam. Jadi apabila kita dah ada hujah yang kukuh dengan pemodelan dan sebagainya, Perdana Menteri pun mengambil langkah ataupun mengambil keputusan untuk laksanakan PKP yang pertama iaitu pada 18 Mac 2020. Dan tindakan itu walaupun negara jiran pun tak laksanakan lagi, iaitu we were the first and fast dalam kita melaksanakan. Dan tindakan tu saya percaya kalau kita lihat kita nak melandaikan lengkung tu dan kalau kita lihat kajian daripada JP Morgan, Malaysian Economic Institute Economic Research telah menjangkakan pada 14 April kita akan ada kes peningkatan secara mendadak iaitu 6,300 kes. Dan Malaysia Institute Economic Research jangkakan 28 April kita akan mendapat kes 8,900. Jadi dan tindakan kita bila kita dah tahu kita dapat mengawal iaitu sempadan, iaitu kawalan sempadan yang tu Akta 342 kita mula dengan kawalan sempadan itu. Jadi kita dah kawal sempadan, rakyat Malaysia tak dibenarkan ke luar negara dan warga asing tak dibenarkan masuk ke Malaysia. Kita dah kawal sempadan. Yang kedua, kita lihat bagaimana kita dapat putuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Jadi kita menggunakan kaedah active case detection. Jadi kita setiap negeri pasukan PKD dan sebagainya akan turun padang melihat pada kes yang positif, lokaliti dan kluster, kita akan menjalankan tindakan. Dan tindakan kita yang dua yang saya rasa berjaya ialah yang pertama, kes-kes yang positif jadi kesan oleh makmal, kita akan asingkan di hospital dan kita beri rawatan. Ya, kalau saya boleh ulangkan itu. Orang selalu tanya yang ialah kita berjaya setakat ini, alhamdulillah dan tahniah. Tapi ada dua perkara yang unik yang boleh dikatakan tidak dilakukan oleh negara lain, tetapi kita mengambil dua langkah itu. Tadi Datuk dah sebut sebahagian daripada dia. So langkah pertama ialah kes yang positif kita asingkan dan kita akan letakkan di hospital, dan kita walaupun dia tak ada gejala, kita tetap letak di hospital dan kita pantau sebab mereka ada kebolehjangkitan.
Kalau kita lepas di komuniti ataupun masyarakat, dia akan merebak. Jadi kita kawal di hospital. Dan itu yang tak ada gejala ataupun gejala ringan. Dan kita sekarang ni bukan hanya letak di hospital, kita ada institut latihan Kementerian Kesihatan. Kita letakkan institut latihan Kementerian Kesihatan, dan kes-kes yang kategori 3, iaitu yang memerlukan oksigen ataupun ada radang paru-paru yang kategori 4 dan 5, baru kita tempatkan di hospital. Jadi itu ialah satu pendekatan kita yang berbeza dengan luar negara. Sebab di luar negara, kalau tak ada gejala ataupun gejala ringan, mereka hanya di kuarantin ataupun diasingkan di rumah saja. Tapi kita tak, kita asingkan mereka di hospital. Yang kedua, tindakan kita ialah rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, kita pastikan mereka dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Dan hari pertama kita akan melaksanakan swab, dan hari ke-13 kita ambil swab juga. Dan juga kita kawal. Jadi dengan pengawalan tersebut, kita dapat bendung penularan daripada luar negara, dan dalam negara kita dapat kawal. Ya. Jadi bila kita laksanakan PKP 1, PKP 2, PKP 3, dan kita lihat graf tu 14 April, jadi kita tak capai pun 6,300 kes. Kita masih dalam lebih kurang 4,000 kes. Dan kita berjaya, tak sampai 5,000 kes. Jadi berarti kita berjaya melandaikan lengkuk tersebut. Betul. Ini cerita graf dan model SIR itu. Kalau agaknya boleh dikongsikan. Sebab ini antara panduan utama yang Datuk dan juga Menteri apabila lapor kepada mesyuarat MKN yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada waktunya hampir setiap minggu ada mesyuarat yang Perdana Menteri sendiri pengerusikan, dan graf itu yang ataupun model itu yang antara lain menyebabkan kita berani membuat keputusan, misalnya buka secara fasa demi fasa kegiatan ekonomi, membenarkan penggambaran filem dan sebagainya mulai 10 Jun. Jadi kalau boleh diterangkan sedikit, dia ada warna biru, warna merah, saya tak tahu kalau boleh diterangkan. Jadi kalau kita lihat dalam perkiraan kita menggunakan SIR model ni, jadi pada peringkat PKP 1 ialah R0 kita, ataupun kita kata RT ialah masa. Jadi R0 kita ketika tu ialah 3.55. Bermaksud kalau seorang yang dijangkiti, dia akan menjangkiti lagi 3.55 orang. Jadi dengan tu wabak ni akan menular. Tetapi bila kita melaksanakan PKP, iaitu PKP 1, 2, kita berjaya melengkungkan graf tersebut. Dan warna biru ialah jangkaan kita, kes seharian dalam jangkaan kita kalau patuh kepada SOP ataupun patuh pada PKP. Dan warna merah ialah kalau kita tak patuh pada SOP. Dan apabila kita sampai pada PKP 4 dan kita masuk ke fasa PKPB, sebab PKP ni kalau kita lihat sehari kerajaan rugi lebih kurang 2 bilion. Jadi untuk melaksanakan PKP ni adalah dengan kos yang tinggi. Jadi kita kena buka ekonomi dan sektor ekonomi, dan kita menggunakan kaedah kelonggaran, iaitu PKPB, iaitu bersyarat. Dan bersyarat ni mesti ada dia punya SOP. Dan kalau kita patuh kepada SOP, iaitu garisan biru tu akan melandai, iaitu mungkin kita boleh dapat putuskan jangkitan COVID-19. Tetapi kalau kita tak patuh pada SOP, kita lihat iaitu garisan merah akan meningkat lagi. Ini yang kita unjurkan. Yang warna garisan hijau ialah garisan hitam ialah kes seharian yang kita dapat. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, memang seolah-olahnya kita masih dalam peringkat tidak patuh pada SOP. Tapi kalau kita lihat dalam tempoh 4 Mei sehingga 29 Mei, jadi kita lihat 78% pada jangkitan ini melibatkan bukan warga negara. Jadi dengan itu kita menggunakan satu lagi kaedah, iaitu kita lihat pada warga negara dan bukan warga negara. Iaitu mungkin slide yang seterusnya akan menunjukkan, iaitu kepatuhan kepada SOP kita. Yang ini kita lihat, ini adalah untuk warga negara Malaysia saja. Jadi kalau warga negara Malaysia, iaitu garisan hitam tu di bawah jangkaan ataupun unjuran yang telah kita kira, iaitu R03. Berarti rakyat Malaysia patuh kepada SOP.
Tetapi masalah kita dan cabaran kita sekarang ni ialah bagaimana kita perlu mengawal warga asing untuk patuh kepada SOP. Dan apabila kita lihat pelibatan mereka, kes-kes yang positif kita kaji, salah satu faktor yang utama adalah perumahan mereka, penginapan mereka dalam tempat yang sempit, ruang yang sempit. Jadi mungkin jangkitan COVID-19 meningkat. Iaitu ruang, kalau kita lihat 15 orang menggunakan satu bilik contohnya. Jadi ini akan bukan hanya COVID-19, sebarang penyakit pun akan menjangkit kalau keadaan begitu. Itulah sekarang ini cabaran kita untuk kita meningkatkan lagi pemantauan kita dan juga melihat kepada isu warga asing ni. Datuk, ada sebilangan frontliners di hospital, doktor, jururawat dan sebagainya yang meninggal dunia akibat COVID-19. Perasaan Datuk macam mana ya bila dengar sahabat karib, kawan, student Datuk juga ya? Yang itulah cabaran yang paling kita bimbangkan. Jadi kalau boleh kita cuba elakkan jangkitan di kalangan barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Dan ada dua golongan yang mempunyai risiko yang tinggi, iaitu keluarga yang terdedah pada kes yang positif. Yang kedua ialah barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Jadi kita pastikan setiap daripada warga kerja Kementerian Kesihatan memakai PPE, pelindung dan sebagainya. Mereka yang kerja di ICU menjaga pesakit COVID ataupun di ward, setakat ni tiada yang dijangkiti. Maknanya itu kawasan selamat. Kawasan yang paling selamat ialah mereka yang kerja di ICU dan juga di ward. Sebab kita juga melaksanakan satu kajian iaitu antibody dan sebagainya. Lebih kurang 486 warga kerja Kementerian Kesihatan yang kerja di ICU dan ward. Kita ambil darah mereka dan kita buat kajian. Tak ada seorang pun ada antibody terhadap virus tersebut. Bermaksud mereka tak dijangkiti kerana mereka menggunakan kawalan infeksi kontrol, mengamalkannya dan juga pastikan mereka menggunakan PPE dan sebagainya. Yang dijangkiti adalah dijangkitan daripada komuniti. Kita ada 3 kematian, iaitu satu kematian ialah bekerja di Kementerian Kesihatan tapi bukan di hospital. Ada satu kematian lagi dijangkiti di luar negara. Dan satu lagi jangkitan yang kematian dijangkiti di komuniti juga, bukan di dalam hospital. Jadi ramai yang dijangkiti mungkin setakat ni ada 356, tetapi kes jangkitan ni 80% daripada komuniti, bukan daripada pesakit yang mereka rawat. Jadi mereka yang merawat pesakit COVID dan mereka yang merawat pesakit COVID di ICU, jangkitannya dah sifar setakat ni. Boleh tak agaknya saya dapat anggaran berapa orang pakar atau expert yang terlibat di belakang tabir ni, di NIH, di IMR yang membekalkan kita data-data? Kalau kita lihat kepada tindakan kita di Kementerian Kesihatan, kita melibatkan semua jabatan dan juga program. Kita ada 3 program. Saya ada 3 timbalan. Timbalan satu ialah melihat kepada hospital, iaitu bahagian perubatan. Timbalan kedua yang melihat kepada kesihatan awam. Dan timbalan ketiga ialah penyidikan dan teknikal dan sokongan teknikal dan melihat kepada makmal, kajian dan sebagainya. Jadi kita melaksanakan tindakan kita ialah bersepadu, iaitu melibatkan semua agensi ataupun mereka di Kementerian Kesihatan, dan kita akan melihat pada bagaimana tindakan kita kalau berjaya. Contohnya sekarang ni kita lihat di hospital penggunaan katil kurang pada 15%. Ini adalah kerana kejayaan tindakan kita di kesihatan awam. Dan berjaya di kesihatan awam sebab makmal memberikan mereka pengesanan yang tepat dan cepat. Jadi kita dapat melaksanakan aktiviti. Jadi kita duduk sekali dan kita bincang semua isu. Dan juga kematian-kematian yang kita ada 115 kematian. Kita juga kaji kenapa kematian itu berlaku.
dan di kalangan mereka adalah kita lihat ialah comorbidity, umur warga emas contohnya umur 60 tahun ke atas, lebih 50% kematian melibatkan mereka yang warga emas, dan juga ada penyakit-penyakit yang lain, dan juga yang merokok. Jadi ada isu merokok. Sebab COVID-19 ni dia punya patofisiologi ni berbeza sikit. Dia bukan hanya melibatkan paru-paru, tetapi virus itu juga menyerang pada saluran, iaitu saluran darah. Jadi bila menyerang saluran darah, kepekatan meningkat dan juga akan berlaku dia thromboembolic fenomena. Dan kalau berlaku di jantung, sakit jantung, kalau berlaku di otak akan berlaku stroke dan sebagainya. Jadi ada sebab kematian disebabkan oleh thromboembolic fenomena. Dan juga yang ketiga ialah immunity. Jadi ada immunity deficiency juga. Jadi inilah virus yang baru yang setiap hari kita belajar pada virus ni. So, saudara, ensiklopedia berjalan dalam memerangi COVID-19, inilah dia, Datuk Dr. Noor Hisham, dan seluruh rakyat Malaysia sangat berterima kasih kepada Datuk dan Menteri Kesihatan dan semua dalam pasukan kesihatan dan semua frontliners. Dan saya fikir tidak pernah berlaku dalam sejarah apabila seorang kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika bertitah merasmikan sidang Dewan Rakyat, yakni pada 18 Mei yang lalu, bangun dan mengajak seluruh ahli Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, ahli-ahli Parlimen, bangun memberikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan bertepuk tangan bagi semua frontliners kesihatan dan juga yang lain-lain, polis, rela, angkatan tentera, wartawan yang juga frontliners sebenarnya, yang bertungkus lumus berhempas pulas untuk memastikan kejayaan kita memerangi COVID-19. So, saudara, malam ini kita bicara COVID-19. Pada bulan depan kita akan bertemu lagi insya-Allah Rabu pertama jam 9 malam. Sehingga itu kita jaga kesihatan, jaga kebersihan, kerap basuh tangan dengan sabun atau sanitizer, jarak sosial 1 meter, elakkan tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Dan kepada semua kita doakan yang terbaik buat semua rakyat Malaysia. Beginilah saja untuk malam ini. Saya ucapkan salam hormat Malaysia di mana jua anda berada. Anda sedang menyaksikan Temu Minda. Sekitar 30 minit yang berlalu kita menyaksikan temu bual di antara Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama Ketua Pengarah Kesihatan, iaitu Yang Berbahagia Dr. Noor Hisham Abdullah, membincangkan tentang aspek yang dianggap sebagai belakang tabir dalam usaha negara menangani COVID-19 ini. Dan meneruskan bicara dalam Temu Minda ini, saya mengendalikan untuk bahagian berikutnya dan tidak keseorangan, bahkan kami bawakan tetamu secara dalam talian, iaitu Yang Berbahagia Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris, merupakan pengerusi dan juga pengasas bersama Medical Misbah Malaysia. Sekarang ini berada dalam talian. Assalamualaikum, Dr. Firdaus. Waalaikumsalam. Ya, Doktor, sama-sama kita mengikuti sekitar tadi 30 minit berkaitan temu bual di antara Datuk Saifuddin bersama Dr. Noor Hisham. Saya berikan ruang ini untuk Doktor terlebih dahulu memberikan pandangan awal terhadap temu bual menyingkap belakang tabir di dalam usaha kementerian menangani COVID-19 ini. Okey, dalam setengah jam tadi banyak juga perkara yang diungkapkan oleh Datuk Dr. Noor Hisham. Apa yang saya rasa sepatutnya menjadi highlight kepada perbincangan tersebut adalah cara beliau menyampaikan bagaimana kita flatten the curve. Kita dapat lihat macam mana projection daripada NIH, kalau PKP tak dipatuhi, SOP tak dipatuhi, beginilah trend dia, akan meningkat. Daripada turun akan meningkat. Dan jika dipatuhi macam kita berada dalam suasana sekarang, kita dapat lihat impaknya sangat berkesan lah. Jadi saya rasa itu yang penting, yang patutnya kalau benda lain
rakyat Malaysia tak dapat fokus on, tapi yang tu adalah perkara yang penting, nak menunjukkan yang apa yang KKM dan juga negara Malaysia telah laksanakan adalah yang terbaik berdasarkan fakta dan maklumat data yang kita ada. Itu yang Doktor, ya, satu elemen yang cukup jelas dibicarakan tadi dalam temu bual Yang Berhormat Menteri dan juga Ketua Pengarah Kesihatan adalah apabila diungkapkan atau diungkitkan tentang keunikan tindak balas Malaysia dalam menangani COVID-19. Dan kita tahu bahawa banyak pihak yang sudah menyatakan bahawa dan mencontohi bahkan tindak balas Malaysia. Namun di waktu yang sama juga kita melihat kaedah tindak balas di antara satu negara dengan satu negara yang lain tidak sama. Bahkan ada juga negara yang melaksanakan kaedah yang tidak melibatkan lockdown, tidak ada PKP sama sekali. Justru bagaimana kita mengatakan bahawa pendekatan kita ini adalah yang terbaik dalam konteks sosio-budaya Malaysia sehingga memungkinkan kita berjaya untuk melandaikan keluk jangkitan itu. Bagaimana kita boleh melihat perbandingan ini dalam keadaan berbeza tindakan di antara satu negara dengan satu negara? The weird thing about kesihatan ataupun apa yang kita berada sekarang ni adalah sesuatu data ataupun sesuatu keberkesanan tindakan hanya kita boleh lihat setelah semuanya berakhir. Jadi kita tak ada dia punya benchmark tu kita tak dapat lihat dengan jelas buat waktu ni. Yang hanya kita ada waktu ni adalah contoh sebelah negara China, negara China, dan itulah yang banyak kita implement apa data yang diperolehi dari sana dan kita implement di Malaysia. Yang selalu orang bandingkan adalah tindakan negara kita dengan Sweden tak salah saya, di mana mereka tak applykan lockdown. Tapi dia ada beberapa socio-economic konteks yang berbeza. Contohnya bagaimana masyarakat di sana mendengar patuh kepada arahan, bagaimana mereka berinteraksi dengan warga emas mereka tak sama dengan apa yang kita laksanakan di Malaysia. Dan kita juga perlu ingat waktu kemuncak COVID-19 ni kita ada dua perayaan Raya Cina dan juga Hari Raya sendiri. Jadi jika langkah-langkah yang kita laksanakan tersebut tidak dilakukan dengan demikian, mungkin kita punya numbers ni akan bertambah teruk. Jadi kita hanya boleh nampak in retrospektif. Tanda retrospektif. Buat waktu ni semua adalah kita cuba trial and error, tapi alhamdulillah kita punya trial tu adalah berdasarkan fakta dan maklumat yang kita perolehi. Doktor, kita dapat mengecap rasa dan sentimen masyarakat apabila melihat kejayaan Malaysia mengawal penularan wabak ini digambarkan sebagai satu kejayaan. Namun ada bahayanya apabila kita melonggarkan, kerana itu perdebatannya sama ada PKPB ini perlu diteruskan atau tidak. Soalannya adalah apakah the worst, is it over? Seperti yang Datuk Noh Hisham selalu sebutkan adalah we prepare for the worst. Kan, kita apa-apa jadi pun kita prepare for the worst. Jangan kita cepat untuk melaungkan kejayaan kita, dan apabila kita takut bila kita lepaskan begitu saja nanti akan menjadi lebih teruk. Dan juga perlu diingat juga setakat ini seperti yang kita lihat pun tindakan Malaysia adalah kita berperingkat. Maksudnya kita awal-awal tu kita ambil 2 minggu PKP, 2 minggu dan seterusnya sebulan. Ia adalah satu langkah untuk kita analyse. Maksudnya kita go about it step by step. Langkah demi langkah. Sebab kita punya maklumat yang kita ada adalah sangat-sangat terhad, sangat limited. Benda ni perkara baru. Jadi saya nampak yang apa kita boleh lihat bagaimana kita menangani wabak COVID-19 ni adalah secara berperingkat. Maksudnya daripada COVID-19 awal-awal dulu dengan warga negara Cina. Kemudian kita ada kluster yang berbagai. Kluster kluster tabligh dan sebagainya, kluster daripada luar negara, dan kita nampak yang dia punya management tu adalah berperingkat. Maksudnya dengan apa yang maklumat yang kita ada, kita laksanakan. Dan pada masa yang sama kita expect seperti yang Datuk Noh Hisham cakap tadi, kita plan ahead. Maksudnya kita akan analyse apakah tindakan seterusnya, apakah kalau masa hari itu ada musim cuti sekolah kan, apakah tindakan yang kita boleh lakukan apabila rakyat Malaysia yang di luar negara pulang ke Malaysia. Dan kita dapat lihat yang segala yang kita laksanakan adalah dengan tertib, dengan baik dan juga dengan berperingkat.
Ya, anda sedang mengikuti Temu Minda dibawakan secara langsung dan menemani saya pada waktu ini adalah Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris, pengerusi dan pengasas bersama Medical Mythbuster Malaysia. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bersama Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah bercakap tentang belakang tabir kesiapsiagaan negara menangani COVID-19 dan untuk bahagian kala kini saya bersama Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris merupakan pengerusi dan juga pengasas bersama Medical Mythbusters Malaysia. Dr. Firdaus menemani saya secara dalam talian. Dr. Firdaus, tadi kita dengar di dalam temu bual di antara Yang Berhormat Menteri dan Ketua Pengarah Kesihatan bercakap tentang kaedah SIR ini, dan ia merupakan dianggap sebagai satu pendekatan yang sifatnya data driven dan juga saintifik. Justru kerana saya melihat antisipasi masyarakat menjelang 9 Jun. Apakah nanti PKPB ini akan berlanjutan atau bagaimanakah wajah perubahannya fasa demi fasa? Di dalam pengamatan dan juga bidang kepakaran doktor melihat aspek ini, tempoh di antara hari ini sehingga ke 9 Jun digambarkan tadi bahawa ia harus dilihat secara berterusan. Apakah kemungkinannya unjuran apabila kita melihat data pada hari ini berbanding dengan 9 Jun, apakah boleh berlaku perubahan-perubahan yang mungkin mendadak berbanding dengan apa yang kita lihat realitinya pada hari ini? Ini soalan yang agak sukar bagi saya lah. Sebab ini bila kita bangkitkan yang SIR tu, ia melibatkan berbagai pihak. Maksudnya akan ada pasukan di lapangan di mana mereka akan dapatkan data di peringkat klinik, di peringkat testing kuarantin, di peringkat daerah, dan seterusnya negeri dan seterusnya ke KKM, ke HQ. Dan di setiap peringkat ni ada ramai sangat anggota yang terlibat dan banyak sangat data yang perlu diperolehi. Dan di peringkat KKM, ia akan pihak KKM akan analyse dengan lebih lanjut lah. Sebab dia melibatkan banyak sangat data. Kita perlu lihat berapa banyak kita punya kapasiti untuk melakukan test untuk COVID-19, kapasiti dekat hospital, dan juga kita ada elemen di mana ada warga negara asing lah yang banyak meningkatkan kita punya numbers of COVID-19 patients. Jadi untuk pihak saya tak dapat nak komen banyak lah berkenaan apa yang kita boleh expect. Cuma perlu diingatkan juga, saya dalam posting-posting saya juga, saya akan sebut bahawa kita apa yang berlaku hari ini kadang-kadang, maksudnya kalau waktu hari raya tu, impact dia, kesan dia kita tak dapat lihat the next day. Maksudnya kita waktu hari raya tu ada berlaku penularan virus, kesan dia hanya kita akan lihat seminggu ataupun 2 minggu ke hadapan. Jadi untuk hari raya itu kita hanya boleh lihat kesannya dalam minggu hadapan. Hopefully kita harap dengan kita doakan supaya tidak berlaku apa-apa yang kita tak diingini dan graf tersebut akan terus flatten. Dan kita insya-Allah lepas 9 Jun ada berita baik untuk semua orang dan kita dapat live with the new norm. Itu harapan saya. Apa yang akan berlaku, kita suka nak cakap. Saya kira itu doa seluruh rakyat Malaysia pastinya. Dalam kesempatan ini, apabila saya kira temu minda ini juga tujuannya adalah untuk kita menyingkap belakang tabir, melihat komitmen, saya ungkap sebagai Bardan, Barisan Hadapan. Kita ramai menyebutnya sebagai frontliner, tapi saya nak mempopularkan perkataan ini, Bardan. Ia tidak ada dalam kamus, tanggungjawab kita untuk memperkenalkannya. Dalam konteks sedemikian, ada gambarannya bahawa tekanan dan juga komitmen yang harus diberikan begitu tinggi sekali sehingga ia sekaligus memberikan tekanan fatigue, juga boleh memberikan kesan terhadap psikologi, dan kelihatannya ia mula melandai dan itu sedikit kelegaan, tetapi ada peningkatan dalam konteks warga asing yang berada di Malaysia, sehingga kan saya digambarkan bahawa mereka yang ditempatkan di Maib Serdang itu mula kembali harus ditangani Hospital Kuala Lumpur. Saya kira realiti kesiapsiagaan ini dalam kerangka yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan cukup dan wajar untuk menangani perubahan-perubahan yang berlaku. Sementara kita bercakap soal, tadi digambarkan soal warga asing, ia mungkin melewati batas perimeter operasional Kementerian Kesihatan itu sendiri. Saya mohon doktor berikan sedikit pencerahan. Operational in terms of foreign workers kan? Kalau itu ia satu bebanan kepada
Kementerian Kesihatan lah dan juga di negara Malaysia juga. Tapi apa kita harus fikirkan, tindakan yang kita lakukan sekarang ni adalah untuk mengelakkan daripada penularan yang lebih besar berlaku. Memang ia membebankan kita untuk melakukan test, untuk kuarantin mereka, tapi inilah keperluan untuk for the greater good, for the greater community. Jadi saya rasa untuk kalau kita dapat lihat tindakan dalam menangani warga asing yang mengalami COVID-19 ni banyak melibatkan multiple agencies. Banyak agensi-agensi lain yang terlibat, terutamanya immigration, polis dan Kementerian Kesihatan sendirilah. Seperti Datuk Noh Hisham tadi cakap juga, selepas ini kita kena consider untuk memastikan keadaan sekeliling ataupun living condition warga asing ini dijaga dengan betul, kerana mereka dah biasa dengan keadaan yang satu rumah mungkin 10 hingga 15 orang dan ia boleh menyebabkan jangkitan penularan apa-apa jenis wabak pun. Jadi itu yang perlu kita fikirkanlah. Tapi apa tindakan yang setakat ini dilaksanakan adalah untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Saya dapati aspek yang melibatkan warga asing itu menarik dan unik kerana sifat wabak ini yang saya sebut sebagai poros. Kerana apa juga kedudukan Malaysia ini sangat terkait rapat dengan penularannya di skala global. Mungkin selaku medical mythbuster melihat perkembangan ini di peringkat global, sesetengah negara masih belum dapat menanganinya secara cekap berbanding dengan Malaysia. Ini juga akan memberi kesan kepada tindak balas Malaysia, sementara kini kita melihat penularannya melibatkan ramai warga asing. Kalau COVID-19 ni dia berbeza sekali dengan contohnya MERS-CoV ataupun SARS, di mana kalau SARS dulu ia melibatkan negara-negara di belah Asia Tenggara dan untuk MERS-CoV pula adalah negara di Timur Tengah. Untuk COVID-19 ini melibatkan semua negara. Memang semua negara dah terlibat dah. Jadi masalah dia adalah apabila kita nak consider jikalau Malaysia selesai ataupun dapat menangani wabak COVID-19 ini dengan berkesan, adakah kita akan membuka sempadan kita untuk negara-negara luar? Maksudnya kita punya ekonomi perlu berjalan seperti biasa, dan bila ekonomi ni kita perlukan ada outside visitors ataupun business daripada luar negara untuk datang sekali di sini. So itu adalah satu aspek yang kita kena lihatlah. Alhamdulillah setakat ni kalau kita dapat lihat Asia Tenggara ni sebenarnya agak baik menangani COVID-19. Kecuali kalau seperti negara Indonesia, mereka mengalami masalah yang agak teruk. Tapi seperti negara Amerika Syarikat dan sebagainya, di mana kita ada link ekonomi yang kuat dengan mereka, kita kena consider nanti bila nak buka balik sempadan tu bagaimana. Dan ini bukan sahaja melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia, ini juga melibatkan agensi-agensi lain yang kita panggil stakeholders. Sebab kalau dari ekonomi, KKM bukanlah kementerian yang terbaik untuk menangani masalah ini. Saya kira itu juga yang cuba digambarkan dalam temu minda di peringkat awal tadi, bagaimana penggemblengan semua agensi untuk kita membawa negara ke takah seperti yang mana kita berada sekarang. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan penonton semua melungsuri ataupun mengikuti follow Medical Mythbuster di Facebook, kerana saya kira Medical Mythbuster banyak mengemukakan input dan maklumat yang penting untuk kita ketahui. Dalam kesempatan ini selaku pengerusi dan juga pengasas bersama Medical Mythbuster Malaysia ini, dalam banyak-banyak isu, banyak-banyak data, banyak-banyak perkara yang berkait tentang COVID-19 ni, apakah perkara nombor satu yang menjadi salah faham dalam kalangan rakyat Malaysia dari kacamata Medical Mythbuster, Doktor? Dari segi mitos-mitos yang tular berkenaan dengan COVID-19, sebenarnya kalau kita lihat pada peringkat awal bulan Januari itu, mitos dia berbeza. Mitos dia adalah mitos-mitos yang menimbulkan panik. Setiap orang yang pengsan ataupun tumbang akan dikatakan COVID-19, sehingga ada yang menganggap pesakit COVID-19 akan menjadi seperti zombie. Dan bila kita masuk tempoh PKP, mulalah timbul ubat-ubat ataupun macam-macam jenis herba-herba yang dikatakan boleh menangani COVID. Kita juga ada satu kad tu yang dikatakan boleh menghalang COVID dengan hanya memakai di tengkuk.
Jadi sekarang ni adalah waktu, kalau kita lihat trend sekarang, trend masa kini adalah yang saya lihat conspiracy theorist ataupun pakar-pakar teori konspirasi dia mula timbul semula. Mereka mempersoalkan tindakan-tindakan kita, mereka mempersoalkan apa jenislah Illuminati, Yahudi dan sebagainya. Dan saya rasa untuk masyarakat keseluruhannya dapatkanlah maklumat yang sahih. Kita Kementerian Kesihatan Malaysia yang amat baik, setiap hari ada sahaja maklumat yang disampaikan yang betul. Jadi follow MKN, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, saya kira itulah hasrat di sebalik Temu Minda pada malam ini, dan terima kasih diucapkan kepada Dr. Firdaus, pengurusi dan juga pengasas bersama Medical Mythbuster, dan untuk makluman rakyat Malaysia juga pastinya merupakan maklumat yang dibawakan dari semasa ke semasa bagi kita menyediakan diri berdepan dengan realiti yang dianggap sebagai kebiasaan baru. Terima kasih atas perhatian yang anda berikan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Salam hibah. Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini.